biar aku sempat teman. Lain aku bagus sampai bunuh sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit, penuh dengan info, janji bermanfaat. Katakanlah ada orang ni ustaz kan, dia dah cuba ustaz. Dia buat meniaga, dia kerja, dia ini kan. Tapi rezeki dia kecil ustaz. Jadi dia terpaksa membuat sesuatu benda yang melanggar lah ustaz, melanggar undang-undang, melanggar agama dan dapat banyak ustaz. Kan? Sebab dah cuba Ustaz. Boleh ke macam tu Ustaz? Tak boleh. Kita kena ingat bang, soal rezeki untuk keperluan kehidupan kita ni Allah Ta'ala dah tentukan bang. Kalau Allah tentukan hari itu berapa yang akan kita dapat, abang usahalah pagi, petang, siang, malam pun dia tak akan dapat lebih pada itu. Sebab itu ada pepatah Melayu sebut kan, rezeki secupak tak jadi segantar. Maknanya kalau memang Allah dah takdirkan secupak, kita secupak lah. Bukan apa Ustaz, baru-baru ni tular lah Ustaz. Saya pun tengok Ustaz satu video ni Ustaz, seorang ibu tunggal Ustaz membesarkan 9 orang anak Ustaz. Dihukum gantung kerana mengedah dadah Ustaz. Kita kena ingat bang, sesuatu perbuatan kita tu dia punya kesan dan akibat. Kalau perbuatan itu satu yang salah, maka kesan akibatnya ialah mesti kepada hukuman. Kalau sesuatu itu betul, tentu kesan akibatnya mungkin dalam bentuk suatu kebaikan yang dia akan dapat. Begitu. Jadi kalau dalam konteks ni, saya kira apa yang dia buat, pertama dari segi undang-undang salah, maka kesannya dia kena terima hukuman. Tahu kalau menurut agama, sesuatu itu salah, boleh jadi terima hukuman dan hukumnya berdosa. Jadi soal kita melihat orang ini dia ada tanggungan ke, dia orang miskin ke dan sebagainya, itu bukan isu untuk menjadi pertimbangan dalam nak menentukan perbuatan dia itu salah atau tidak. Makna salah tetap salah lah. Salah tetap salah. Walaupun tak, saya buat begini sebab saya tak ada duit, maka saya terpaksa menggadaikan diri saya. Tak boleh. Islam ada dia punya bang neraca. Setara mana yang membolehkan kau mungkin melakukan perkara yang dilarang. Sebab orang kita bang, saya nak sebut, terlanjur abang sebut begini. Orang kita ni, dia memahami konsep ad-darura tubihul mahzurat. Perkara yang darurat mengharuskan apa saja perkara yang haram, ini disalahertikan. Konsep kita dalam keadaan darurat yang membolehkan kita mencari sesuatu yang haram itu atau yang dilarang mesti dilihat pada konteks kehidupan. Artinya, contoh saya ambil lebih mudah. Kita masuk hutan. Sekarang ni kita dah sesat. Bukan kita lah. Orang tu dah sesat. Dah tak ada makanan 4 hari. Ini hari kelima. Menurut dari segi hitungan, kalau hari kelima dia tak dapat juga makanan, tak dapat air, dia akan mati. Tiba-tiba lalu depan dia, katakan contoh biawak. Biawak tak boleh makan. Apa yang dia boleh buat? Kalau itulah yang boleh menyumbang ketika tu. Ingat, keadaan dia ni dah nak mati dah. Menyumbang untuk dia boleh terus hidup, maka dia boleh ambil. Oh, maksudnya kalau katakan memang okeylah, kau ada anak tanggungan yang ramai, kau ibu tunggal. Betul. Jabatan kebajikan ada, pusat zakat ada. Tu sebenarnya bukan tu saja, netizen ada. Naik bendera putih, tolonglah sama-sama. Kecuali semua kata tak payah pedulikan dia, lantak dia lah. Mungkinlah ketika itu pun tak mungkin mak. Saya kata tak mungkin. Mustahil dalam hidup ni dia tak jumpa satu orang langsung yang boleh tolong dia untuk dia nak meneruskan kehidupan. Kalau kita tengok rakyat Malaysia ni Ustaz, Bosnia kita pernah tolong, Palestin kita tolong, Syria kita tolong. Kalau depan mata tu Ustaz, kita tolong. So dalam konteks ni saya rasa tak ada isu bang. Ya, kita bukan nak menyebutkan soal kesalahan dia, tetapi kita nak menyebutkan tentang pemahaman masyarakat. Okey, ada orang, saya tidak nafikan, bila sesuatu masalah begini berlaku, ada orang kata kesian anak dia macam mana. Kita memikirkan soal dia. Ya betul, saya setuju sebagai manusia kita ada belas kasihan. Bagaimana nasib orang lain yang anak-anak dia orang ni mungkin mati duduk tepi jalan, mungkin mati dekat tepi hutan, tepi semak, tepi tong sampah kerana overdose. Perbuatan tadi mungkin dijual dadah dan sebagainya, akhirnya orang tadi teraniaya dengan sebab dia. Tak boleh buat benda yang baik, kita buat benda yang haram untuk mendapatkan ekonomi kita tu. Jadi apa sebenarnya amalan yang terbaik untuk kita mengelak perkara ini?
kita didorong oleh syaitan untuk melakukan perkara ini, Ustaz? Okey bang, pertama dalam agama kita mengajarkan kita supaya berusaha. Nabi SAW juga ada menyebut tentang keadaan orang yang meminta-minta sedangkan dia mampu untuk berusaha. Nak mengangkat kedudukan orang yang berusaha tu berbanding dengan orang meminta-minta. Satu sudut yang lain bang, sebab itu dalam Islam dia ada zakat, dia ada sedekah. Tujuannya apa? Supaya kita dapat berkongsi, mengelakkan sebahagian golongan, saya tak kata orang yang kita sebut ataupun isu yang kita bincang, tapi sebahagian orang yang kadang-kadang memang kita tidak nafikan dia terjebak kepada sesuatu kesalahan kerana faktor-faktor keliling dia. Jadi mungkin ada keadaan yang ini berlaku, ada keadaan ada orang memang dia seronok, masyhur kan, jual senang bang. Jual senang memang ada bahaya. Orang-orang yang ketagihan ni dia akan cari. Kita tak perlu nak cari dia, dia akan cari Tak kita. payah buat iklan. Yes, tak payah buat iklan. Jadi ada setengah orang dia seronok. Kenapa? Kerana dia rasa keuntungan yang dia dapat. Tapi hakikat inilah dia. Sebab itu Islam ajarkan kita supaya jangan kita buat sesuatu perkara yang akhirnya merosakkan kita balik. Benda dah berlaku, of course setiap benda yang berlaku tu bila dapat hukuman ni memang ada penyelesaian, penyesalan. Jadi apakah kesalahan kita tu kita boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita ni macam kita ambil pada satu itibar kepada cerita yang kita tahu bahawa dia dihukum gantung. Tapi sebelum dia dihukum gantung, maksudnya dia mengambil jalan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adakah taubatnya diterima, Ustaz? Itu yang dituntut daripada kita. Sebenarnya dituntut taubat ni bukan mesti kita ni kalau dihukum. Tak dihukum pun memang kita disuruh bertaubat. Jadi apatah lagi kalau orang yang dihukum kemudian dia telah bertaubat. Agama mengajarkan kita jangan kita mencela orang yang bertaubat walaupun dia dihukum dengan kesalahan dia. Maka kita kena menerima bahawa seolah-olah orang itu dia telah pun bebas daripada tuhmahan dia dengan sebab hukuman dan juga taubat dia tadi. Soal taubat dia diterima Allah Ta'ala, itu kerja Allah Ta'ala. Kalau kita tengok sahabat-sahabat kita yang bekerja di penjara ke ataupun ialah maknanya yang berkaitan dengan banduan-banduan ni, apa yang mereka kesalkan ialah masyarakat kita terus melabelkan orang-orang yang keluar daripada hukuman ini, maksudnya penjara ke whatever lah, dan seolah-olah mereka ni adalah orang yang selama-lamanya sehingga mati dia akan jadi orang yang bersalah. Itu salah. Tapi pada masa yang sama, apa yang berlaku hari ini bang, saya ada terbaca juga yang diviralkan, ada orang belas kesihan, ada orang melontarkan rasa tak patut dan sebagainya akibat daripada faktor-faktor sekeliling. Saya kata ini tidak boleh, tidak sepatutnya jadi kita punya pertimbangan. Kita kena ingat, masyarakat tidak boleh dididik menentukan boleh atau tidak sesuatu hukuman itu dengan hanya kerana belas kasihan. Kalau itu, kita akan jahanam masyarakat kita. Maknanya mahkamah tu dah ada hakim dia, mereka berfikir, sebab tu berfikir apa yang terbaik, hukuman yang patut dijatuhkan. Betul bang. Sebab itu kita jadi masyarakat, apa yang boleh kita buat bang? Dalam konteks ini misalnya, orang itu dah dijatuhkan hukuman dan tentulah, apatah lagi kalau hukuman gantung sampai mati misalnya, bahkan kena rotan, itu satu yang memang berat. Bagi kita yang mendengar pun berat, mungkin ada belas kasihan, maka apa yang patut kita buat ialah kita doakan semoga mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu taubat untuk dia dan Allah terima supaya sekurang-kurangnya di akhirat besok dia akan dapat keadaan yang lebih baik berbanding dengan kehidupan. Maknanya kesalahan tu dah diampunkan Allah Ta'ala oleh Allah, dan juga balasan dia dah diterima di atas muka bumi ini, Ustaz. Mudah-mudahan begitu. Bila bercakap tentang netizen ni, Ustaz, semakin sekarang ni netizen sekarang ni menjadi penghakim-penghakim yang hebat, peguam-peguam yang hebat, Ustaz. Jadi macam mana kita nak supaya mereka berpandangan secara positif, apa yang berlaku di sekeliling mereka bukan hanya mengikut nafsu mereka memviralkan ataupun menjawab segala persoalan, Ustaz? Saya ingat bang, ni pertama zaman dunia terbuka. Dia panggil dunia tanpa sepadan. Barangkali inilah realiti yang kita kena terima. Cuma tugas kita lah untuk mendidik masyarakat supaya berfikir dengan cara yang betul. Kita tak boleh melihat apa yang berlaku ini dengan pandangan kita. Tetapi dia mesti ada neraca, satu timbangan yang adil. Perbuatan dia itu mesti dinilai dalam konteks pertama undang-undang. Kerana kita hidup dalam negara yang ada undang-undang. Yang kedua bang, dalam konteks bagaimana sudut pandang agama. Apakah orang yang melakukan perbuatan yang begini, mereka ini boleh dilepaskan atau mereka patut menerima hukuman? Terima kasih, Ustaz. Apa yang berlaku pada kehidupan seseorang itu kita bukan penentu untuk menghukum mereka. Jangan nanti satu hari nanti mungkin perkara begitu juga berlaku pada diri kita. Jangan kita kongsi kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Kalau tak puas hati kita PM tepi. Jangan lupa setiap hari Sembang Viral 7.30 malam di TV9.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton kami di Sembang Viral. Terima kasih Ustaz. Terbaik.